Baik, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saya nak bagi tahu sebenarnya al-lazi kat sini adalah badal. Badal kita dah belajar apa? Dah. Sebenarnya al-lazi kat situ badal tu. Badal kepada siapa tu? Badal kepada ta'am. Oh ya. Kalau badal mana apa badal? Badal serupa. Apa dia? Terlupa? Serupa. Kata serupa. Kata ganti. Kata ganti ataupun kata Baik, serupa. nanti kalau ada buku apa, nanti buku sampai saya akan cek buku tu dulu. Kalau buku tu boleh pakai, nanti kita pakai untuk kelas kita kot, untuk rujukan badal, bab-bab dalam tu lah. Bab badal, bab maf'ulun mutlak, belum belajar lagi. Fa'il. Kan kita tak ada kan, kita punya buku kita tu isim, fa'il, huruf, mubtada, khabar, fa'il, fa'il mana ada. Bab-bab tu kita faham dekat praktikal, tapi secara teori dia saya bahas sikit-sikit je kan. Nanti kalau buku tu saya dah beli dah kat kedah, saya cek. Nak tengok kan sesuai tak dengan silibus kelas. Ustaz Qurash ke jawapan dia Ustaz? Bukan. Baik, macam mana? Badal apa dia badal? Dia tahu dah satu grup tawabeng tu kan. Tawabeng. Dia tawabeng kan. Okey, tawabek tu ikut baris tu. Tapi badal tu nama apa? Maknanya kata serupa. Ganti iaitu. Badal tu iaitu kan. Okey. Badal tu iaitu ataupun apa dia tadi Puan Norehan sebut? Kata serupa ataupun kata ganti. Benda yang sama. Macam tu. Benda yang Baik, sama. al-lazi ni dia sama dengan siapa? Siapa Atam. dia yang tu? Sifat. Dia al-lazi bukan sifat ke? Sifat. Manalah sifat lazi. Tak boleh. Dia kata Dia Macam ni, sekarang ni kita nak kata dia badal. Baik, dia badal ni ganti kan ataupun benda yang sama dengan dia. Baik, dia yang tu siapa tu? Dia yang. dia yang tu lah yang Mereka tu lah yang apa tu. dia Kita tengok ayat dia. Dia yang memberi makan mereka daripada lapar. Siapakah dia? Oh Allah Siapakah dia? lah. Orang-orang yang Rabb lah. Ui. Macam Al-Lazi. tak sampai. Al-Lazi itulah dia yang Ustaz. Baik, dia yang tu siapa dalam ayat ni? mereka. Al-Lazi. Dia. Bukan. Tak Bukan. sampai soalan saya ni. Siapa dia tu? Siapa dia tu? Soalan Rob. dia, siapakah dia? Rabba. Robba. Ayuwah ni badal kepada Robba. Oh. Badal kepada Robba. Rob Allah lah maknanya. Allah. Maknanya yang bagi makan mereka tu Allah itu. Sebab apa nak kena sebab Allah semua ni? Dah Allah bagi korang makan. Allah bagi korang hilang takut, keamanan lah. Wa amanahum min khauf ni mengamankan kau. Amanah ni ada dua. Satu makna aman, satu makna iman. Contoh macam dalam surah Al-Baqarah, amanah rasulu bima, yang tu telah beriman. Kalau amanah tengok sesuai ayat. Aman boleh, iman boleh. Baik, cuba buka sifir 2 sekejap. Kat muka surat 6 sekejap. Saya nak tambah sikit. Hari ni belajar banyak ni. Ya, sampai 2. Baik. Dia sifir, kat nombor berapa tu? Pattern nombor berapa tu? Amahum mana? Amahum. 2. Cuba baca 2 tu macam mana bunyi Af'al. Af'ala. Ayuh. Sekarang ni kalimah ni, kalimah at'ama, af'ala tu pattern. Mana? Af'ala kan sama tu. At'ama, af'ala. Maka pattern fa'il ni adalah pattern dulu. Bentuk dulu. Kan? Dan ni pun sama juga. Mekan. Ayuh, kalau bentuk 2 kena tambah apa? Ustaz cakap tadi Mengangkat. pasukan. Ayuh, kena tambah me dan kan. Tu yang tadi, kalimah tadi, Tuan Zul cakap, To'am bukan makan Ustaz. Betul dia makan.
Tapi bila datang dalam bentuk dua, kena tambah memakankan dia tu. Maknanya beri makan. Boleh? Memakankan. Mengamankan, memakankan mereka. Maknanya memberi mereka makan. Ya, ya. Ustaz nak tanya, kalau kita nak tahu badal tadi kan, kita macam nak tahu makna dia ke ataupun tengok macam dari segi tanda-tanda dekat perkataan tu? Tak asal dia sebab apa tahu. Makna Baik, dia. kalau dia isim biasa, isim mausul kan. Dia tak boleh jadi, dia duduk awal ayat. Isim duduk awal ayat jadi apa? Dia jadi mubtada. Patutnya jadi mubtada kat situ. Hmm. Tapi al-lazi ni, nama dia pun isim mausul, betul tak? Ya. Isim mausul ni dia perlu kepada kaitan sebelum dan selepas. Bukan isim mausul. Ya, ya. Dia tak boleh tiba-tiba datang al-lazi ataupun cerita sebelum. Ataupun al-lazi saja tanpa cerita selepas. Tak boleh. Dia mesti kena ada sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas dia. Dia terkait nama isim mausul ni kata nama terkait. Boleh tak dikatakan kata hubung Ustaz? Kata hubung macam huruf ataf. Huruf ataf Lain. Oh, lain Kita hubung nama dia beza-beza sikit lah padahal macam sama kan. Ustaz, jadi isim mafsul tadi Ustaz kata perlukan kaitan dengan sebelum atau selepas. Bukan atau dan juga. Dan selepas. Kaitan. Sebelum dengan selepas. Contohlah dalam surah Baqarah Allah kata zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Lepas tu? Allazina yu'minuna bil Allazina tu ghaibi. surah tu ramai. Ramai. Bila ramai kena kaitkan dengan Allazina sebelum ramai. tu. Cari siapa yang ramai tu. Tu yang saya nak tahu. Dia ni siapa? Laki ke perempuan? Laki. Seorang ke ramai? Seorang. Jadi masa nak balikkan dia tu yang tadi ada balik dekat orang Arab Quraisy. Orang Arab Quraisy kan ramai. Kalau ramai kena pakai al-lazina. Dia nak pakai al-lazi. Jadi masa nak balik tu siapa laki seorang ni? Tengok ayat sebelum rock. Paling tepat rock. Jadi al-lazi itu kalau dia badal, baris dia kena sama dengan dia kalau badal dengan roba, dia punya baris patutnya baris atas. Tetapi dia mabni. Ayuh, Ustaz. Tapi disebabkan kemabnian itu. Sebab yang hijau tu semua mabni kan Ustaz kan? Yang hijau tu semua mabni. Maksudnya dia kebal lah ni. Okey, faham. Yang bertanda X ni semua mabni Maknanya kalau tak mabni ni akan baca sama baris tu, al-lazi tu sama dengan roba pada atas. Kalau ni tak berubah lagi. Boleh? Ni semua. Lama dapat tu. Baik, al-lazina dalam surah Baqarah tadi tu. Al-lazina tadi untuk seorang ke ramai? Ramai. Mereka. Cuba buka Quran sekejap. Buka Quran. Ayat ke berapa? Ayat yang dalam ke-3. zalikal kitabul la raiba fihi muka surat Yasin. Kedua, ketiga. Ayat 2 kan? Ketiga Ustaz. Al-lazina ayat ketiga. Ayat ketiga tu. Baik, al-lazina tu ramai ke seorang tu? Ramai. Okey, cari yang sebelum tu ramai siapa? Ayat sebelum. Lazim. Ikut tak? Dia mereka yang beriman lah. Mereka yang beriman. Muttaqin, lil muttaqin. Yang bertakwa. Jadi dekat dalam ayat tu Allah nak bahaskan pula pasal orang muttaqin. Siapa orang muttaqin ni? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan yang ghaib. Kaitan bagi orang yang sampai ke macam tak sampai? Sampai. Sampai kan? Boleh. Jadi ayat tu baliklah kepada apa kalau macam ni tau sebenarnya dalam bahasa Arab ni dia ada 3 benda. Dhamir,
isim isyarah, isim mausul. 3 benda tu. Cuba tengok kad warna hijau sekejap. Domir, isim Dalam kad ni isyarah dengan isim mausul. isyarah. Tunjuk tadi kan Zalika semua tu Ustaz kan? Zalika. Boleh tak? Baik, 3 benda tu. Domer, isim isyarah, isim mausul. Jika kita jumpa dia dekat dalam Quran, di antara adab untuk menafsirkan adalah kita kena cari siapa dia tu. Contoh macam fiha khalidun. Ha tu siapa tu? Perempuan. Ha tu domain untuk perempuan. Baik, siapa perempuan? Kita nak tahu. Ataupun jumpa hazihi naqatullahi lakum. Hazihi tu. Hazihi tu untuk perempuan. Baik, kena cari perempuan tu siapa tu? Boleh? Dan juga isim mausul. Allazi. Siapa allazi tu? Nak tahu. Siapa dia tu? Laki seorang tu. Balik ke siapa? Dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab kita ketika mana berlatih untuk menterjemahkan. Kan kita punya fokus sebenarnya nak faham Quran ni. Tapi sebenarnya dalam-alang kita baca satu ayat, teruskanlah hafal. Soalan dia sekarang daripada surah ni sampai belakang dah hafal belum? Sampai An-Nas. Ada. Tak banyak pun, kita baru, okey. Kita patah ke belakang lah. Lepas surah Quraisy, surah apa kita baca? Maun. Ingat tak aturan Maun. Al-Falaq. Maun itu. Al-Falaq. Al-Qasar. Al-Falaq lah. Maun. Al-Maun. Lepas surat Quraisy Maun. Lepas Ma'un, lepas tu baru Kausar. Kausar. Lepas tu Al-Ka, Kafiru. Al-Asr. Al-Nas. An-Nas, An-Nas. Al-Masad. An-Nasru. Selepas An-Nasru, Al-Masad. Kafirun. Al-Masad. Al-Lahab. Lepas tu Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Falaq. Al-Falaq dan Al-Nas. An-Nas. Agak-agaknya 5-6 surah tu dah hafal belum? InsyaAllah. InsyaAllah. Hafal tapi makna dia belum. Makna dah ingat belum? Nah, makna Ada dia dah sikit. hafal tu hafal. Yang tu kena ulang hari-hari, kalau tak memang tak ingat. Betul. Hafal Al-Quran nanti kan, kita akan Bercakap dengan dalam bahasa Arab. akan dapat hasil dia nanti tu. Hasil dia tu yang kita nak tu. Hasil dia macam mana Ustaz? Hasil dia Hasil tu beri syafaat lah kat kita. Dah lah nak kata amal tak cukup sangat. Moga-moga yang ayat yang 2-3 yang kita hafal ni lah yang memberikan benefit di hari kemudian tu. Kan saya dah beritahu dah. Siapa yang hafal Quran, kalau dia masuk dalam syurga kan, malaikat akan suruh dia baca Quran. Bila dia dapat baca satu ayat, malaikat kata naik atas. Dia kata naik, kita pun naik lagi. Lepas tu malaikat kata baca lagi, naik lagi, baca lagi. Sebanyak mana yang kita hafal, kita baca dan kita akan naik. Sampailah habis hafalan kita tu, maka malaikat kata duduk sini. Maka itulah stage kita punya tu lah, peringkat kita duduk. Lagi banyak hafal. Al-Mulk dapat tolong dekat dalam neraka. Tu yang selain nama Al-Mulk, nama dia Waqiah. Pemelihara kita dalam kubur ni. Malaikat nak bantai, Al-Mulk datang. Dia kata, siapa suruh bantai dia ni? Ni tugas aku kan. Dia kata, tak apa, aku perlindung dia. Surah Al-Mulk apa pelindung daripada dibantai oleh malaikat. Nanti dah kalau dah masuk dah tak boleh hafal dah. Baik hafal sekarang. Kadang-kadang kalau dah masuk dah tak boleh nak hafal, baik hafal sekarang. Mesti menyesal kan? Nanti kan saya sayang lah sebab benda tu ayat pendek je. 6 minit ada, 5 minit setengah lah. 30 ayat.
Kalau tak nak hafal kan, buka surah Al-Mulk tu, dengar Sudais baca. Dia baca laju. 5 minit habis dah. Nanti lama-lama kita terikut lah. Lama-lama dia teringat sendiri. Itulah. Sambil-sambil berkebun tu kan, pakai earphone, dengar Al-Mulk. Moga-moga mendapat manfaatnya, insya-Allah. Baik, minggu depan kita akan belajar surah Gajah dan saya akan ceritakan sedikit lah mengenai gajah Habsyah kan? apa function gajah ni datang, mana datang gajah ni dan sebagainya. Negara Kristian. Al-Babil. Apa dia? Al-Babil. Termasuklah nama Ababil, kita akan jumpa. Siapa nama gajah yang Abrahah bawa tu? Apa nama dia? Tak pernah tahu. Tak tahu Ustaz. Tak tahu Nanti Ustaz. besok, minggu depan tanya. Okey, Depan tanya, kena cari balik. Buat Nanti homework, buat kita homework. orang buat homework Buat homework Ustaz. buat homework seorang cerita minggu depan. Okey, Kak Kasmah, Kak Kasmah. Kak Bukan Kasmah di kan? mana. Nanti Kang balik kat ward, akak jaga kita bukan Tak, carilah. kita nak tahu kisah di sebalik itu. Bukan ayat tu okey, satu okey. kita akan bincang. Tapi mukadimah itu macam mana boleh datang pula. InsyaAllah nanti saya cari duduk kat ward jaga. Okey, minggu depan Oh, Oh, betul, terbaik betul, betul. Kakak, Mumtaz. kita minta cikgu Doakan dapat berjaya. Mazni dan Puan Kasma kita untuk InsyaAllah. Kena cari ni. Saya tukang sambal boleh lah. Tukang tambah. Tukang menambah boleh. tukang tambah-tambah kan, topak-topak lah. Baik, tak apa, nanti kita sambung sikit Kurang lagi minggu depan. bertanggungjawab. Nanti tulis dalam video tu MMS tadi tu, MMS tu penting tu, banyak tu. InsyaAllah. Kemudian CV2 kita belajar hari ni, lepas tu pengulangan CV2, kemudian apa lagi, syarat-syarat tanwin, CV2. ada alif lam dan tidak bersandar, yang tu kena ulang sikit, dan makna-makna yang ada lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama Afwan.